Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Berjumpa kembali pada hari ini untuk kita terus mempelajari bahasa Melayu tahun 4. Tajuknya Jangan Dedah Maklumat. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat menulis draft dan menghasilkan penulisan berdasarkan kemahiran yang sudah pasti, kemahiran menulis. Mari kita baca maklumat yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Tajuknya Jangan Dedah Maklumat. Hajar sedang bersuap foto di dalam biliknya. Pernyataan. Pendahuluan. Hajar bersuap foto. Kemudian memuat naik gambar dalam media sosial. Draft dia contoh. Hajar suka bersuap foto. Dia memuat naik gambarnya dalam media sosial. Cikgu harap kamu lihat nombor 1 ni. Inilah yang kamu akan buat nombor 2, 3, 4 sampai ke 5. Fahami cara nak buat dia. Lihat pula gambar yang kedua. Isi yang diberi berkongsi lokasi dan berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapa di rumah. Apa draft yang kita boleh buat? Dan gambar yang ketiga pula berkaitan dengan isi yang kedua kita nak buat. Isi yang diberi, kelihatan seorang pencuri dan menceroboh masuk. Apakah draft yang kita boleh buat berdasarkan gambar dan isi yang diberi? Lihat pula gambar yang keempat. Isinya adalah isi yang ketiga. Antara isi penting yang diberi, jiran menelpon polis. Polis memberikan nasihat. Seterusnya, fikirkan draft yang perlu kamu buat. Dan yang kelima, sudah pasti ada pendahuluan, ada isi dan ada penutup. Apakah yang berkaitan dengan penutup? Gambarnya tak ada, tapi terberi isi pentingnya. Menyesal akan perbuatan dan akan sentiasa berwaspada. Teruskan fikirkan draft berdasarkan isi untuk penutup. Sebagai latihan pada hari ini, anak-anak murid dikenaki buat draft dan menghasilkan penulisan. Penulisan ini karangan. Mari kita bincang terlebih dahulu. Isi-isi penting berdasarkan gambar yang diberi. Yang pertama, Hajar suka bersuap foto. Dia memuat naik gambarnya dalam media sosial. Bahaya sesiapa yang memuat naik gambar dalam media sosial tanpa sebab. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Hajar berkongsi lokasi di status Facebook. Dia juga berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapa di rumah. Yang ini paling bahaya dan jangan buat. Ketiadaan ibu di bapa di rumah. Sebenarnya kita mengundang orang yang tidak diingini ataupun orang berniat jahat yang akan mengambil kesempatan. Dan yang ketiga, kelihatan seorang pencuri mengumpil pintu rumah Hajar. Dia ingin menceroboh masuk ke dalam rumah Hajar. Okey. Pencuri bila dah tahu tak ada ibu bapa kat rumah, apa lagi? Mereka pun mengambil kesempatan. Yang keempat, jiran menelpon polis. Polis menangkap pencuri itu. Pihak polis memberi nasihat kepada Hajar supaya tidak berkongsi maklumat di laman Facebook. Bagus jiran ya. Bab kata pepatah, kata-kata hikmat dan sebagainya, jiran sepakat membawa berkat. Inilah kelebihan jiran. Kita kena berbaik dengan jiran. Dan yang kelima, Hajar menyesal akan perbuatannya yang suka berkongsi maklumat di laman sosial. Sesalan itu penting. Menyesal dahulu, pendapatan menyesal kemudian tidak berguna. Okay? Dia akan sentiasa berwaspada sebelum melakukan sesuatu perkara. Bila kita dah terkena sekali, kita kena beringat. Sekarang, latihan untuk menyiapkan karangan. Kita lihat dulu perenggan yang pertama. Hajar suka bersuap foto. Dia akan memuat naik gambarnya dalam media sosial untuk berkongsi dengan kawan-kawannya. Hajar juga telah berkongsi lokasi di status Facebook. Dia juga berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapa di rumah. Ini untuk perenggan pertama, perenggan pendahuluan. Untuk perenggan yang kedua, kelihatan seorang pencuri sedang mengumpil pintu rumah Hajar. Dia ingin menceroboh masuk ke dalam rumah Hajar. Jiran Hajar ternampak pencuri tersebut lalu segera menelpon polis. Polis berjaya menangkap pencuri itu. Pihak polis memberi nasihat kepada Hajar supaya tidak berkongsi maklumat di laman Facebook.
Dan untuk perenggan yang ketiga, perenggan penutup. Hajar menyesal akan perbuatannya yang suka berkongsi maklumat di laman sosial. Dia akan sentiasa berwaspada sebelum melakukan sesuatu perkara. Sebagai kesimpulan berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, iaitu jangan dedah maklumat. Bahaya. Kalau kita tak dengar maklumat pun ada saja orang mencari orang yang tidak ingin tiba-tiba menelpon. Jangan kita membalas tanpa kita kenali. Sekarang kita terkenal dengan apa? Scammer dan sebagainya. Bukan kanak-kanaknya, orang dewasa, orang tua, orang berpangkat dan sebagainya. Ramai yang terkena. Apatah lagi budak-budak sekolah darjah 4. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Jangan sewenang-wenangnya mendedahkan maklumat. Terutamanya nombor akaun bank dan sebagainya. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye semua.